Assalamualaikum murid-murid. Jumpa lagi kita pada minggu ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membina dan menulis ayat. Membina dan menulis ayat. Standard kandungan yang dipilih adalah 3.2, manakala standard pembelajarannya adalah 3.2.1. Di mana objektif yang ingin cikgu capai pada minggu ini adalah 1. Membina ayat berdasarkan gambar, dan yang kedua, menulis ayat yang bermakna. Baik, cuba murid-murid tengok dan teliti gambar yang cikgu berikan ini. Okey, gambar ini adalah gambar di mana situasinya di dapur. Terdapat beberapa anggota keluarga yang berada di dapur pada waktu ini dan bermacam-macam aktiviti yang mereka lakukan. Okey, lagi sekali kita cuba perhatikan gambar dan situasi yang telah cikgu berikan tadi. Okey, setelah diteliti, terdapat beberapa aktiviti yang dilakukan oleh anggota keluarga mereka. Sebagai contohnya, okey, ada yang memasak, membasuh pinggan, mengelap pinggan, menumbuk lada, dan juga ada yang memotong timun. Baiklah murid-murid, sebelum kita membina ayat, mari kita pelajari apa itu teknik watak. Apa yang dimaksudkan dengan watak? Baik, W adalah untuk pelaku. Pelaku ni siapa yang terlibat di dalam gambar itu. A untuk apa yang dilakukan oleh pelaku tadi. Siapa? Apa yang dibuat oleh pelaku tadi, iaitu aktiviti dia ataupun apa yang dia sedang buat. T, tempat di mana perbuatan itu berlaku, di mana peristiwa itu berlaku. A, alatan, iaitu sekiranya ada terdapat apa-apa alatan yang digunakan untuk melakukan perbuatan tadi. Dan K, kenapa watak tadi melakukan perbuatan tersebut, untuk apa perbuatan tersebut dilakukan, iaitu K itu adalah keterangan. Baiklah murid-murid, sekarang kita cuba membina ayat dengan menggunakan teknik watak. Okey, berdasarkan gambar tadi, terdapat beberapa aktiviti yang dilakukan oleh beberapa orang anggota keluarga. Okey, contohnya, yang pertama, cuba tengok apa yang dilakukan oleh anggota keluarga yang berbaju kuning ini. Baik. Cikgu berikan nama, iaitu watak tadi. Yang berbaju kuning itu ialah Puan Maria. Apa yang dilakukan? Memasak lauk. Di mana Puan Maria memasak lauk? Okey, di bahagian tempat ini kita katakan Maria memasak lauk di dapur. Okey, kenapa Puan Maria memasak lauk? Untuk hidangan tengah hari. Jadi ayat penuhnya adalah Puan Maria memasak lauk untuk hidangan tengah hari. Sekali, Puan Maria memasak lauk di dapur untuk hidangan tengah hari. Seterusnya, kita nampak seorang budak perempuan yang berbaju biru sedang membasuh pinggan. Okey, namanya ialah Sri. Apa yang dibuat? Membasuh pinggan. Di mana Sri membasuh pinggan? Di sinki. Okey, kali ini cikgu masukkan alatan yang digunakan oleh Sri untuk membasuh pinggan. Apa dia alatannya? Ialah sabun. Menggunakan sabun. Kenapa Sri menggunakan sabun? Supaya pinggannya lebih bersih. Jadi ayat lengkapnya adalah Sri membasuh pinggan di sinki menggunakan sabun supaya bersih. Seterusnya, gambar yang ketiga.
iaitu mengelap pinggan. Okey, tengok yang berwarna ungu ya. Mengelap pinggan. Okey. Dalam gambar ini, orang yang mengelap pinggan ialah seorang budak lelaki. Okey, watak diberi nama Rahul. Apa yang dibuat? Mengelap pinggan. Okey. Di mana? Kali ini di mana tempat cikgu tidak masukkan. Okey. Sebab semuanya berlaku di ruang dapur keluarga tersebut. Alatan yang digunakan untuk mengelap pinggan ialah tuala. Kenapa dia menggunakan tuala? Supaya pinggannya kering dan bersih. Jadi ayat penuhnya adalah Rahul mengelap pinggan menggunakan tuala supaya kering dan bersih. Okay, yang ketiga. Menumbuk lada. Lagi sekali, menumbuk lada, watak yang terlibat adalah seorang budak lelaki. Kali ini, namanya ialah Ajay. Apa yang dibuat? Menumbuk lada. Di mana? Iaitu tempat di dapur. Ada juga alatan yang digunakan oleh Ajay, iaitu lesung. Okey, dia menumbuk lada menggunakan lesung. Keterangan, kenapa dia menumbuk lada? Untuk dijadikan sambal. Okay. Jadi ayatnya Ajay menumbuk lada di dapur dengan menggunakan lesung untuk dijadikan sambal. Okay. Yang terakhir. Kita gunakan warna biru. Okay, cuba tengok gambar ni. Yang cikgu warnakan dengan warna biru. Okay, apa yang dibuat ialah memotong timun. Okay, watak yang terlibat. Sebabkan watak ini nampak berumur, kita namakan dia Puan Dewi. Okey, apa yang dibuat? Memotong timun. Di mana? Di atas meja. Alatan yang digunakan ialah pisau. Dia potong timun guna pisau. Kenapa dia potong timun? Untuk dia jadikan ulam. Di ayat ini adalah Puan Dewi memotong timun di atas meja dengan pisau untuk dijadikan ulam. Baiklah murid-murid, setelah kita berjaya melengkapkan jadual tadi, bermakna kita juga sudah berjaya membina ayat yang lengkap. Jadi ayat yang lengkap tadi perlu ditulis semula seperti berikut. Pertama, Puan Maria memasak lauk di dapur untuk hidangan tengah hari. Yang kedua, Seri membasuh pinggan di sinki menggunakan sabun supaya bersih. 3. Rahul mengelap pinggan menggunakan tuala supaya kering dan bersih. 4. Ajay menumbuk lada di dapur dengan menggunakan lesung untuk dijadikan sambal. Dan yang kelima, Puan Dewi memotong timun di atas meja menggunakan pisau untuk dibuat ulam. Jadi rasanya bila kita menggunakan teknik makna tadi, lebih mudah untuk kita membina ayat yang lengkap. Baiklah murid-murid, setelah kita mempelajari teknik watak, rasanya lebih mudah untuk kita membina ayat yang bermakna dan lebih gramatis. Jadi sekian sahajalah untuk minggu ini. Jaga diri dan teruskan belajar. Terima kasih.